Oke, assalamualaikum and good morning class. Oke, kamu apa kabar kelas? Baik. Oke, sebelum kita mulakan kelas, Miss mau tanya, kamu masih ingat nama Miss? Masih. Siapa nama Miss? Miss Rosliana. Oke, Miss sebelah sini. Nama Miss Oke, nama Miss Siti Rosliana. Oke, apa kode kursus kamu? Kode kursus kamu? IT 020. Oke, IT 020 2013. 2013. Tahap berapa nih kelas? Tahap 3. Oke, macam mana boleh tahu tuh tahap 3? Di Di depan sini kan, kita tulis tahap 3, kalau tambah itu tambah. Jadi kelas hari ini, sebelum kita mulai tuh, Miss mau cek kehadiran dulu. Siapa yang datang hari ini? Berapa orang kamu? 11 orang. 14. Ada satu orang kan yang datang. Ya. Jadi 13 per 14. 13 per 14. Hari ini berapa bulan kelas? 24. Oke, 24 bulan 10 2023. Hari Rabu. Selasa. Allah. Oke, hari Selasa. Sebelum kita mulai kelas, Miss mau kamu tengok di bawah, di kiri kanan kamu ada sampah atau tidak? Tengok. Kalau sampah kamu sudah letak plastik kan belum? Sudah. Semua sudah ready? Oke. Oke. Oh. Oke, kita belajar subjek hari ini. Hari ini kita belajar pasal topologi rangkaian. Topologi rangkaian. Apa yang kamu tahu pasal topologi rangkaian? Bila mention pasal topologi, apa yang kamu tahu kelas? Apa itu topologi? Penyambungan rangkaian. Penyambungan rangkaian. Lagi yang lain? Ada yang tahu lagi apa itu topologi? Apa itu topologi kelas? Selain penyambungan rangkaian. Ada berapa jenis topologi yang kamu tahu? Ada 6. Berapa? 6? Oke, nanti kita cek satu-satu. Lepas itu, dekat topik nih, kamu akan belajar. Tujuan untuk pembelajaran kali ini ialah tulis dulu. Dia ada 2 tujuan. Yang pertama, oke, kita ada dua tujuan. Yang pertama, terangkan pengenalan topologi rangkaian. Yang kedua, jelaskan jenis topologi
ada 2. Nanti di akhir pembelajaran kita akan balik dekat tujuan pembelajaran untuk kenal pasti kamu sampai ke tidak tujuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Oke. Seterusnya, jadi kita boleh mulai kelas. Miss, pasang proyektor kamu. Nampakkah? Nampakkah di belakang? Oke. Oke, untuk yang telepon tuh sebelum pulang kelas, Miss mau pesan balik, telepon mesti silent. Kelas yang lain fokus dengan kelas A. So, nampakkah yang di belakang? Nampak. Oke. Oke. Topologi rangkaian, jom kita masuk kepada topologi rangkaian. Tujuan pembelajaran kertas penerangan ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelatih tentang pengenalan topologi rangkaian dan jenis topologi rangkaian. Tambahkan yang namanya di sini. Seterusnya, pengenalan kepada topologi rangkaian. Persediaan rangkaian di mana setiap komputer dan peranti saling berkaitan dengan satu sama lain yang membolehkan kebanyakan penghantaran dapat diedarkan walaupun salah satu sambungan turun. Ia adalah topologi yang biasa digunakan untuk rangkaian tanpa wayar. Topologi rangkaian adalah susunan berbagai elemen, link, not, dan lain-lain daripada komputer atau rangkaian biologi. Pada asasnya ia adalah topologi struktur rangkaian dan mungkin digambarkan secara fisikal atau secara logik. Jadi dia cakap di sini topologi rangkaian adalah sambungan selain daripada sambungan melalui wayar dan merupakan sambungan tanpa wayar juga. Oke kelas, next kita tengok pengenalan kepada topologi. Dia ada 2, topologi fisikal dan topologi logikal. Definisi bagi topologi rangkaian ialah tata susun, layout, penyambungan, komputer dan peralatan dalam rangkaian, komunikasi. Secara pemetaan, topologi terbagi kepada 2 iaitu topologi fisikal dan topologi logikal. Untuk topologi yang pertama iaitu topologi fisikal, suatu rangkaian merujuk kepada suatu bentuk konfigurasi rangkaian yang terdapat pada kabel komputer dan lain-lain peripheral. Yang kedua, topologi logikal merupakan kaedah yang digunakan untuk memindahkan maklumat di antara satu komputer dengan satu komputer yang lain dalam workstation. Jadi kita ada topologi fisikal dengan topologi rangkaian. Topologi fisikal dengan topologi logikal. Seterusnya kita tengok topologi rangkaian juga merupakan corak penyambungan yang digunakan antara not dalam suatu rangkaian. Topologi yang berlainan akan mengendalikan permintaan perkhidmatan klien dengan cara yang berlainan serta ia juga mempengaruhi beberapa perkara iaitu peranti-peranti yang diperlukan, prestasi rangkaian dan perkembangan rangkaian, kebolehan naik taraf rangkaian. So kelas, ini topologi rangkaian yang pertama. Kita masuk sudah kepada jenis-jenis topologi. Yang pertama adalah topologi bintang. Topologi bintang kita baca dia punya penerangan dulu. Topologi bintang merupakan satu sistem rangkaian yang mana semua komputer atau peranti lain yang berkenaan disambungkan kepada satu sistem pengagihan pusat yang dikenali sebagai hub atau switch. Seterusnya, switch atau hub bertanggungjawab untuk menguruskan rangkaian komputer tersebut. Semua mesej atau data dihantar kepada hub, yaitu sebagai pusat kawalan bagi mengelakkan pelanggaran daripada berlaku. Jadi kelas, topologi bintang, nama pun bintang,
ada PC, workstation. Ini PC kita panggil dekat dalam apa ni, dalam dalam istilah dia dipanggil workstation. Dia ada PC, ada printer. Nampak ni sini ada printer. Dia akan sambung terus kepada hub atau switch. Antara salah satu lah hub atau switch diguna. Okey. Seterusnya kelebihan dan kekurangan topologi. Setiap topologi dia ada kelebihan dengan kekurangan. Yang kita tengok untuk kelebihan dan kekurangan bagi topologi bintang. Kelebihan dia yang pertama, proses pemasangan dan penyambungan yang mudah. Proses pemasangan atau membuang sebarang peranti tambahan yang terbabit tidak akan mengganggu sistem rangkaian. Yang ketiga, sebarang kerosakan pada sistem rangkaian dapat dikesan dengan lebih mudah dan pantas. Okey, kelebihan dia. Kenapa dia cakap pemasangan, proses pemasangan dan penyambungan mudah? Sebab kita tengok balik gambar aja tadi. Sebab dari workstation dia terus sambung pada hub atau switch tanpa ada apa-apa sambungan lain. Dia maksudnya dia direct dia sambung. Jadi senang untuk pasang, senang untuk buka, dan senang untuk tahu di mana yang rosak. Kalau dia di sini dia secara rangkaian, maksudnya di sini yang rosak, bukan tempat lain. Melainkan kalau keseluruhan yang rosak, maksudnya dia kemungkinan akan ada masalah dengan hub ataupun switch. Okey. Seterusnya kita tengok kekurangan. Kekurangan yang pertama memerlukan kabel yang lebih panjang daripada topologi bus lain. Kedua, jika hub rosak, semua not tidak boleh berfungsi dalam sistem rangkaian. Ketiga, kos lebih tinggi jika dibandingkan dengan topologi bus lain atau kos tambahan hub. Macam yang saya bilang tadi, dalam gambar aja, semua workstation bersambung terus dengan hub atau switch. Jadi, kalau hub dia atau switch tidak rosak, maksudnya semua workstation itu tidak berfungsi rangkaiannya. Jadi dia perlu dibukakan hub atau hub dengan switch itu kena tukar baru dia berfungsi. Dan dia menggunakan kabel yang lebih panjang. Sebab semua workstation itu guna kabel terus berarah kepada hub atau switch yang sama tanpa ada repeater. Okey. Seterusnya, topologi bus. Siapa yang pernah nampak atau biasa guna jenis topologi bus? Kamu rasa macam mana jenis topologi bus? Kelas kamu ni guna topologi macam mana ni? Kalau kamu perasan? Bus. Bus kah? Ya, bus. Kenapa kamu cakap dia bus? Sebab dia garis. Garis, sebab dia lurus. Sebab satu. Okey, jom kita tengok kelas kamu guna topologi apa? Okey, topologi bus. Definisi dia, topologi bus atau juga dikenali sebagai internet menggunakan satu talian memanjang di mana setiap not berhubung kepadanya. Talian itu dipanggil backbone, yang dipanggil sebagai backbone, tulang belakang, kabel utama. Lepas tu, yang kedua, data akan dihantar oleh setiap not dengan harapan ianya tidak berlanggar dengan data yang dipindahkan dari not yang lain. Sekiranya ia berlaku, not tersebut akan mencuba sekali lagi sehingga berjaya. Maksud dia, sini kan dia kan straight, ini backbone dia penghantaran data tu. Contoh di sini mau print, di sini pun mau print, tapi di sini dulu print. Jadi di sini dulu sampai di sini dia punya arahan. Jadi di sini yang akan print dulu. Di sini pending, dia tak boleh print sekali, dia tak boleh topologi ni dia tak boleh terima satu arahan serentak. Dua arahan secara serentak. Maksudnya dari sini pending, sini print dulu, sudah siap sini baru dia print. Dia begitulah dia rotate. Dia tak boleh terus dua arahan dalam satu masa yang sama. Dia kena beratur macam tu. Ya, bergilir-gilir lah, beratur. Okay. Seterusnya kita tengok kelebihan dengan kekurangan.
Kelebihan yang pertama, komputer atau peranti lain mudah untuk disambungkan ke kabel utama. Kedua, kelebihan dia memerlukan kuantiti kabel yang lebih kecil jika dibandingkan dengan topologi bintang. Kenapa dia cakap memerlukan kuantiti yang kecil? Sebab, tengok balik, sini dia ada file server. Dia kan ada backbone. Jadi, yang backbone ni, dia sebenarnya kabel-kabel ni sampai di sini. Dia ada satu kabel, lepas tu sini ada macam faceplate. Kamu faham faceplate? Jadi di sini dia sambung. Ini walaupun dia sambung, dan di setiap sini dia backbone dia yang panjang. Yang sini kabel dia pendek-pendek saja. Sampai kabel tu diukur sampai yang tahap isi tu pergi ke faceplate je. Workstation ni pergi ke faceplate tu je. Dia sampai ke backbone. Okey. Seterusnya kita tengok kekurangan dia. Kekurangan dia yang pertama, keseluruhan rangkaian tidak dapat berfungsi sekiranya terdapat masalah dengan kabel utama. Maksudnya kabel utama adalah backbone. Kalau backbone dia cedera atau terluka, maksudnya semua sistem rangkaian dia problem. Kedua, penamat atau peranti talian terminator diperlukan kedua-dua hujung kabel tulang belakang. Diperlukan kedua-dua hujung kabel tulang belakang. Maksud di setiap hujung kabel, di setiap hujung backbone, dia mempunyai plug yang off, begitu. Maksudnya plug penamat peranti talian. Okey, kelas faham? Ada soalan? Ada. Okey, seterusnya kita tengok topologi cincin. Macam nama juga, topologi cincin, nama cincin masih topologi dia bentuk bulat. Jadi kita tengok dia punya penerangan. Topologi cincin atau token ring menghubungkan semua not sebagai satu rantaian bulatan seperti cincin. Mesej atau data akan dipindahkan secara turutan mengikut satu laluan yang sama di dalam cincin yang sama. Setiap data yang melalui not akan disemak lokasi penghantarannya. Sekiranya tidak sama dengan not yang dilalui, ia akan diserahkan kepada not yang seterusnya dan ini akan berteruslah sehingga alamat penghantaran sama dengan not yang dilalui. Kamu faham? Dia maksudkan, okay, kita tengok dekat situ dia ada workstation, ada server, ada printer. Sebab dia punya aliran rangkaian tu bulat. Jadi contoh workstation sini kan, printer dekat sini. Dia punya rangkaian begitu. Workstation ni, PC yang ini pertama ni, dia mau print. Tapi dia kena lalui ini semua dulu. Dia mau print di PC ni. PC ni dia tidak diterima. Jadi dia kena tendang pergi server. Dekat server dia dah nak terima, dia kena tendang lagi pergi PC bawah. Dekat PC bawah dia dah nak terima, dia kena tendang sampai dekat printer. Jadi sampai dekat printer dia baru boleh print. Dia macam mana yang dia bilang, lokasi penghantaran sekiranya tidak sama dengan not yang dilalui, ia akan diserahkan kepada not yang seterusnya dan akan berterusan sehingga alamat penghantarannya sama dengan not yang dilalui. Maksud arahan dari situ mau print, dia akan lalui setiap sampai dia jumpa tempat yang betul. Begitu. Okey? Seterusnya kita tengok dia punya kelebihan dengan kekurangan. Kelebihan yang pertama, dia ada satu je kelebihan dia sebenarnya. Okay. Satu, tidak berlaku pelanggaran antara data dalam kabel rangkaian serta berupaya mengurus lalu lintas data yang padat. Seterusnya kekurangan, memerlukan kabel yang lebih panjang. Kerosakan pada sambungan atau not akan menyebabkan komputer seterusnya tidak dapat menerima atau menghantar data. Maksudnya di sini kerosakan pada sambungan. Maksudnya kalau kabel antara kabel-kabel tu dia kan sambung-sambung, dia flat. Antara kabel tu rosak, jadi komputer semua tidak boleh berfungsi. Sebab dia tidak menghantar data tu, dia akan saling bersambung. Seterusnya
keempat. Betulkah topologi yang keempat sudah naik kelas? Ya. Okey. Topologi yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh boleh menjadi topologi penuh atau topologi mesh bersambung. Sebahagiannya dalam topologi mesh penuh, setiap komputer dalam rangkaian mempunyai sambungan ke setiap komputer lain dalam rangkaian itu. Dalam topologi mesh bersambung, sebahagian sekurang-kurangnya dua komputer dalam rangkaian mempunyai sambungan ke beberapa komputer lain dalam rangkaian itu. Ia adalah cara yang mudah untuk melaksanakan pertindihan dalam rangkaian. Sekiranya salah satu daripada komputer utama atau sambungan dalam rangkaian gagal, selebihnya rangkaian terus beroperasi secara normal. Topologi mesh. Nama mesh, jadi dia punya, orang selalu tidak boleh kasih beza antara topologi mesh atau topologi bintang. Bentuknya macam bintang kan, gitu. Tapi sebenarnya mesh ni dia lebih banyak sambungan daripada bintang. Bintang kan dia bersambung dengan satu arah saja. Yang mesh ni kabel dari sini sambung di sini, sambung di sini, sambung di sini, sambung di sini, dan sambung di sini. Dalam satu workstation dia tu sama kepada semua. Jadi arahan yang dia boleh terima semua sekali. Sebab dia menggunakan kabel jalan yang rangkaian yang berbeza. Tengok di sini dia ada berapa sambungan? 5. Jadi maksudnya di sini dia ada 5 workstation yang disambung. Okey? Seterusnya kita tengok apa kelebihan dan kekurangan untuk topologi mesh. Kelebihan menggalakkan fault tolerance, dan kekurangan dia, satu, mahal, sukar untuk dipasang, sukar untuk diuruskan, keempat, sukar untuk mengatasi masalah. Kenapa dia cakap mahal? Sebab satu workstation dia guna banyak rangkaian. Kedua, sukar untuk dipasang. Contoh dia di sini, contoh dia satu PC sendiri, lepas tu dia satu admin, lepas tu dia ada 10 PC client. 10 PC client tu kena pasang dengan dia tanpa ada apa-apa, maksudnya repeater ke begitu, dia terus sambung je. Itu yang dia sukar untuk dipasang, sama sukar untuk diuruskan. Kamu tengok juga kan tadi kita tengok balik dia punya gambar aja, keselerakan. Jadi kalau macam mana yang rosak, mana yang mau betul, mana yang boleh function, yang sukar untuk diuruskan. Dan itu sukar untuk mengatasi masalah. Macam sama juga dengan yang sukar untuk diuruskan. Susah dari workstation pertama ke workstation kedua, kamu tidak tahu di mana masalah yang berlaku. Okey. Seterusnya kita tengok topologi hybrid. Topologi hybrid atau topologi campuran. Topologi adalah salah satu jenis topologi rangkaian yang menggabungkan dua atau lebih topologi yang berbeza menjadi sebuah bentuk baru topologi dalam sistem rangkaian komputer. Apabila topologi berbeza terhubung ke satu sama lain dan tidak menampilkan ciri-ciri topologi tertentu, maka reka bentuk rangkaian tersebut boleh dikatakan termasuk topologi hybrid. Topologi hybrid menggunakan kombinasi dan dua atau lebih topologi yang sedemikian rupa sehingga rangkaian yang dihasilkan tidak menunjukkan salah satu dari standard topologi seperti bus, bintang, cincin dan lain-lain. Kenapa kita nak cakap topologi hybrid? Hybrid maksudnya topologi campuran. Kamu perasan di sini ada berapa topologi yang diguna? Sini topologi apa? Sini ada berapa topologi? Sini 1, 2 dengan 3-an. Sini dia topologi bintang, sini topologi bus, sini topologi bintang. Dia ada guna 2 hub, berapa workstation? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 workstation.
dia campuran. Jadi topologi ini paling senang sedikit digunakan. Seterusnya kita tengok kelebihan dengan kekurangan dia. Kelebihan dan kekurangan topologi hybrid. Kelebihan flexibility. Kedua, menambah sambungan lain-lain. Berarti adalah mudah kerana node baru atau peripheral dapat dihubungkan ke topologi dan menyatakan topologi dapat dihubungkan dengan topologi hybrid dengan mudah. Seterusnya dia punya kekurangan. Pengurusan yang sukar, kos mahal berbanding dengan topologi yang lain. Pemasangan dan konfigurasi topologi sukar. Oke, kenapa dia cakap mahal? Sebab dia dalam satu topologi dia guna banyak hub atau switch. Lepas tu, pemasangan dan konfigurasi topologi sukar. Sebab ada 3 topologi tadi, dia kena konfigurasi dengan satu IP yang sama. Maksudnya host yang sama untuk menjadikan satu rangkaian topologi hybrid. Oke, kelas? Ada soalan, kelas? Seterusnya kita tengok topologi pokok. Topologi pokok adalah pengembangan atau generasi topologi bus. Medium penghantaran merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Topologi pokok pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih luas dari topologi star. Sebagai contoh, pengangkatan topologi star, node device yang ada pada topologi pokok juga berhubung kepada sebuah pengendalian pusat, central hub, yang berfungsi untuk mengatur trafik di dalam rangkaian. Meski demikian, tidak semua peranti pada topologi pokok berhubung secara langsung ke central hub. Topologi pokok terdapat 2 atau lebih hub yang digunakan untuk menghubungkan setiap peranti ke dalam rangkaian. Keseluruhan hub tersebut berdasarkan fungsi terbahagi menjadi 2. Okey. Hub ni dia ada 2, active hub dengan passive hub. Kita tengok active hub berfungsi tidak hanya sebagai pengganti kepada isyarat data dari satu komputer ke komputer lain, tetapi juga memiliki fungsi sebagai emitter. Isyarat data yang dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain memiliki keterbatasan jarak. Untuk passive hub pula, passive hub hanya berfungsi sebagai penerus isyarat data dari satu komputer ke komputer lain. Ini dia punya contoh topologi pokok. Dia macam bus tapi yang dikembangkan. Kamu tengok dia lurus tapi dia turun ke bawah. Itu topologi pokok. Seterusnya, kelebihan dan kekurangan dia. Kelebihan memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point, mengatasi keterbatasan. Topologi pokok membahagi seluruh jaringan menjadi bahagian yang lebih mudah. Memiliki kelebihan untuk menjangkau jarak yang lebih jauh. Kekurangan dia, kerana bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan ke mana data dikirim. Perlu suatu mekanisme, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak, elemen yang kritikal dalam hub. Okey, habis sudah. Sekian. Sebelum tu jadi hari ini kita ada belajar berapa banyak jenis topologi? Ada berapa? 6. 6. Yang pertama topologi Bus. bus, kedua cincin, 3 bintang, 4 hybrid, 5 Mesh. 6 Pokok. 7. Okey, 6 je. Okey. Seterusnya jadi di sini Miss ada bagi kertas penerangan. Miss mau kamu baca sebelum Miss bagi kamu kertas tugasan. Tolong pasing-pasing. Sebelum tu dekat situ. Okey, sebelum tu Miss mau tanya, antara topologi, mana topologi yang kamu rasa bagus? Topologi bus. Oh, kamu ada soalan, kelas? Ada soalan? Ada soalan ke, kelas? Okey, dah. Okey, kamu baca dulu tu. Miss bagi masa 5 minit untuk baca. Okey.
Miss sudah? Semua sudah dapatkan kertas penerangan, sudah baca? Sekarang Miss bagi kertas tugasan. Miss bagi tempo 30 menit untuk jawab di kertas tugasan. Tolong masing-masing. Minit kelas. Siap, bentar. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah terangkan pengenalan topologi rangkaian. Kamu paham berapa jenis topologi yang kamu ada? Ada 6 topologi. Kamu kenal sudah macam mana rangkaian topologinya? Gambar aja ya. Oke, paham. Berapa jenis-jenis yang salah satu antaranya adalah topologi? Pokok. Lagi? Bas. Lagi? Cincin. Lagi? Bintang. Lagi? Mesh. Lagi? Hybrid. Ada lagi kah kelas? Ya, itu Cak. Oke. Oke kelas, sudah semua tulis nama. Untuk kertas tugasan kena tulis nama dengan pen hitam, tulis nama, nomor IC. Guna pen hitam kelas. Oke. Sebelum kelas kita habis, Miss mau kasih tahu tajuk yang akan datang adalah tajuk teknologi rangkaian tanpa wayar. Jadi, Miss mau kamu cari selidik dulu macam mana jenis teknologi tanpa wayar nih yang kamu tahu. Oke, kelas.